Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah saya, Encik Albert Magmuguring. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zulkarnain dari unit Sejarah Pendidikan Rendah. Uh, di sini saya akan membentangkan topik 3, analisis kritikal artikel jurnal. Di sini saya akan membentangkan topik 3 yang merupakan kesinambungan daripada topik kedua, penulisan akademik dan juga pengantar bahasa Melayu komunikasi. Okey, jadi di sini saya akan menerangkan beberapa isi kandungan saya di mana ini merupakan topik-topik yang saya akan terangkan dalam penulisan saya selepas ini. Yang pertama ada pengenalan artikel, seterusnya objektif analisis, keutuhan wacana, ketepatan rujukan mengikut format APA edisi ke-7, kejelasan penulisan analisis kritikal, kekuatan artikel, analisis kritikal, kelemahan dan cadangan, nilai dan komunikasi. Okey, jadi saya akan teruskan pembentangan saya dengan pengenalan artikel terlebih dahulu. Jadi artikel yang saya analisis adalah artikel yang bertajuk pendigitalan pendidikan, di mana artikel ini ditulis oleh beberapa orang, iaitu Aminah Mulsaida Mat Nordin, Binti Salwana alias dan juga Zamri Mahmud. Uh, Artikel ini diterbitkan melalui Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia ataupun boleh dikenali sebagai JPPTM pada tahun 2023. Jadi apabila saya baca artikel ini, saya dapati bahawa tema artikel ini berkaitan dengan pendigitalan pendidikan dan inisiatif kerajaan dalam memperkasakan sistem pendidikan digital. Artikel ini pula, fokus dia adalah untuk merapatkan jurang digital melalui dasar-dasar kerajaan dan juga inisiatif kerajaan. Contoh dia di sini PEDI, Jendela Cerdik dan lain-lain. Okey, kita terus masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu saya akan menjelaskan objektif analisis saya. Jadi objektif analisis saya dapat saya akan terangkan 3 objektif analisis. Yang pertama adalah menilai keutuhan wacana, aliran idea dan penanda wacana. Di mana saya akan menganalisis artikel tersebut, di mana penggunaan penanda wacananya itu tepat dan bagus. Seterusnya saya akan menilai ketepatan rujukan APA edisi ke-7, di mana saya akan menilai sama ada artikel ini dia sepenuhnya mematuhi format APA edisi ke-7. Seterusnya saya akan menilai kejelasan penulisan, sama ada penyebaran maklumat itu disampaikan dengan lebih jelas, ringkas dan juga beretika. Okey, saya akan masuk kepada objektif saya yang pertama, iaitu keutuhan wacana. Jadi apabila saya baca artikel ini, saya mendapati bahawa artikel ini dia mempunyai aliran idea yang tersusun dan logik, di mana strukturnya berlaku secara berurutan. Di mana bila saya baca daripada pengenalan tu, dia mengenalkan tentang dasar-dasar kerajaan, faktor jurang, kemudian disambung kepada inisiatif kerajaan, cadangan yang boleh dibagi dan juga kesimpulan. Ha. Kemudian penggunaan penanda wacana. Di sini saya mendapati bahawa penulis ini turut menggunakan penanda wacana seperti sehubungan itu. Oleh itu oleh itu yang memudahkan kefahaman saya dalam membaca. Namun bila saya baca, saya menganalisis bahawa ada perenggan yang panjang yang sepatutnya boleh dipadatkan. Jadi tentang kelemahan ini saya akan bentangkan selepas ini. Seterusnya ketepatan rujukan mengikut format APA edisi ke-7. Di sini saya tengok bahawa antara kekuatan artikel ini iaitu senarai rujukan lengkap dengan tahun, tajuk dan juga DOI. Seterusnya format artikel ini juga memertai struktur asas APA edisi ke-7. Tetapi tidak semua, kerana terdapat juga kelemahan, di mana apabila saya baca, saya analisis bahawa gaya rujukan dalam teks ini dia menggunakan nombor, bukan gaya seperti format APA edisi ke-7 di mana kita menggunakan penulis dan juga tahun. Jadi cadangan saya tukarkan kepada gaya APA edisi ke-7 supaya kita mematuhi sepenuhnya format ini.
di mana kita akan tulis penulis dan juga tahun dia. Di sini saya contohkan Nuril Ham Al-Hafizah Jahari et al, di mana ini ialah penulis dan juga tahun 2021. Seterusnya kejelasan penulisan. Apabila saya baca artikel ini, saya mendapati bahawa penulis ini dia berjaya menggunakan bahasa yang formal dan akademik, digunakan dengan baik, di mana saya dapat memahami dan juga tidak terdapat bahasa-bahasa yang buruk ataupun kasar dalam artikel ini. Kemudian definisi juga dan contoh juga disertakan, membuatkan para pembaca dapat memahami dengan lebih mendalam. Seperti contoh, penulis juga menyertakan jendela, cerdik dan peranti siswa dalam penulisan ini, membuatkan pembaca dapat mudah memahami, namun juga boleh diperbagi dengan ayat yang lebih aktif dan padat. Macam yang saya cakap tadi, ayat dalam penulisan ini, artikel ini dia panjang dan juga sepatutnya boleh dipadatkan lagi. Okey. Di sini saya akan sambung kepada seterusnya, di mana saya akan menganalisis kritikal kekuatan artikel, dari aspek kekuatan artikel lah. Okey, di sini apabila saya tengok, saya baca artikel ini, saya menganalisis bahawa yang penulis ini dia dapat menulis perkara-perkara yang relevan dan kontemporari dengan isu pendidikan semasa, di mana ia selari dengan tujuan kerajaan, tujuan Kementerian Pendidikan dalam menggiatkan penggunaan pendidikan secara digital, di mana selepas berlakunya isu pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita. Seterusnya penulis juga menggunakan menulis penulisan artikel ini berdasarkan sumber yang benar-benar sahih dan juga data yang sahih, membuatkan para pembaca dapat menghilangkan rasa ragu-ragu dan juga boleh mempercayai isi-isi yang terdapat dalam artikel ini dengan sepenuhnya. Seterusnya, analisis kritikal kekuatan artikel juga menunjukkan nilai etika penulisan, di mana penulisan ini tidaklah berat sebelah, kerana penulisan ini juga penulis juga memberikan penghargaan kepada sumber-sumber rujukan yang telah digunakan. Seterusnya saya akan menganalisis kritikal kelemahan dan cadangan. Jadi antara kelemahan dalam penulisan artikel ini, saya mendapati bahawa dalam aspek struktur perenggannya panjang. Jadi cadangan saya sebagai seorang pembaca, saya mencadangkan untuk penulis menggunakan poin dan subtopik supaya perenggan-perenggan yang panjang itu boleh dipecahkan kepada poin dan subtopik, supaya pembaca ni bila dia baca dia tidak akan bosan, dan juga pembaca boleh lebih fokus dan tekun dalam membaca. Sebab itu saya menggalakkan menggunakan poin dan juga subtopik. Seterusnya dari aspek rujukan, format dia belum ikut APA edisi ke-7. Jadi di sini saya mencadangkan supaya penulis menggunakan gaya penulis dan juga tahun seperti yang saya terangkan tadi. Penulis perlulah mematuhi sepenuhnya format APA edisi ke-7 ini. Seterusnya, analisis lebih deskriptif. Jadi apabila saya menganalisis, penulisan ini lebih deskriptif berbanding dengan analitik, kerana penulisan ini dia lebih menghuraikan sesuatu isi itu berbanding berbanding meletakkan teori ataupun kajian. Jadi di sini saya mencadangkan untuk penulis supaya tambah perbandingan teori ataupun isu. Okey, dari aspek kejelasan pula, terdapat berlakunya pengulangan idea, di mana dari setiap perenggan-perenggan tu kita boleh nampak yang ada macam isi ni yang sama. Jadi di sini saya mencadangkan supaya penulis itu menggunakan ayat yang padat dan juga ayat yang padat dan fokuslah, supaya para pembaca tu dia boleh baca dengan lebih faham dan fokus. Okey, seterusnya nilai etika dan komunikasi. Jadi nilai etika dan komunikasi berdasarkan artikel ini, saya menganalisis bahawa yang artikel ini dia dapat menunjukkan etika akademik melalui penyusunan rujukan yang tepat.
Seterusnya artikel ini juga menggunakan penulis juga berjaya menggunakan bahasa yang sopan, berstruktur dan objektif, membuatkan kami para pembaca boleh lebih faham dengan isi-isi dalam artikel yang dijelaskan. Seterusnya kita dapati bahawa penulisan ini dapat menggalakkan dari pembinaan ilmu dengan integriti dan tanggungjawab. Kerana penulisan yang jujur ini menggunakan bahasa yang sopan dan juga menggunakan rujukan yang tepat secara tidak langsung dapat menyebarkan ilmu pengetahuan kepada para pembaca-pembaca yang akan datang. Seterusnya, ini adalah kesimpulan yang saya boleh buat bahawa pendigitalan pendidikan memperkukuhkan pembelajaran abad ke-21. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti kita tahu, pada era digital ini penggunaan teknologi moden sangatlah relevan kerana penggunaan uh, internet ataupun teknologi ini ia sebenarnya membuatkan kita lebih faham dan juga dapat memudahkan kerja kita. Tidak kira sebagai pendidik tetapi juga sebagai seorang pelajar. Seterusnya, artikel ini berjaya menghubungkan teori, dasar dan amalan. Bila saya baca dalam penulisan ini, dia sepenuhnya penulisan dia secara bersusunlah, tersusun, di mana penulis juga dapat menghubungkan teori, dasar kerajaan, inisiatif semua dan juga amalan. Seterusnya, etika penulisan akademik sangat pentinglah dalam membina ilmu berintegriti. Contohnya seperti mengelakkan uh, amalan plagiarisme dalam sesuatu penulisan, di mana kita boleh nampak penulis tadi tu dia menggunakan data yang betul-betul sahih dan juga sumber rujukan yang sahih. Jadi itu sahajalah. Ini pula rujukan. Ini rujukan yang saya gunakan untuk menguatkan lagi saya punya uh, isi lah dalam pembentangan saya ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih dan saya mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa ataupun bercakap secara terbelit-belit. Itu saja. Saya harap saya punya pembentangan ini dapat dipahamilah dan juga dapat uh, apa memberi impak yang positif kepada para pembaca. Itu saja daripada saya. Terima kasih.